Okey, dalam cikgu sambung muka surat 63 muka surat 63 65. Okey, kita ada kadar perubahan. Kita ada dua kat sini, kadar perubahan dengan perubahan kecil. Tapi cikgu buat dua video berasingan lah. Okey, mula cikgu nak ajar kadar perubahan. Kadar ni dia berkadar selalunya dengan masa lah. Bila awak nampak masa, masa dia guna T. T time Okey, perubahan ni sama ada kita akan kira menggunakan dy dx. Okey, contohnya misalnya jika dua pun boleh ubah y dan x berubah dengan masa t dan dihubungkan oleh persamaan y sama dengan fx, maka kadar perubahan dy per dt dan dx per dt boleh dihubungkan oleh, okey, tengok bila dia kata kadar perubahan je, dia mesti per dengan dt. Yang pertama dy dt maknanya kadar perubahan y kan. Yang ni kadar perubahan x kan. So dia boleh pakai petua rantai. Petua rantai tu apa? Okey, bila kita nak cari dy per dt, atas kita kena ada dy, bawah kena ada dt. Yang cikgu bulat dx ni kena samalah. Sebab bila kita potong kan dapat balik yang belah kiri tu kan, dy per dt kan. So tu maksud dia. Ni adalah petua rantai. Tapi petua rantai ni tak semestinya x, y dia boleh jadi huruf-huruf lain bergantung pada soalan. Okey. Tengok contoh ni. Pertimbangkan lengkung y sama dengan x kuasa 2 tambah 1 jika x menokok dengan kadar tetap 2 unit per saat, iaitu dx dt sama dengan 2. Okey. Apa yang menokok? Menokok ni maksudnya berubah lah. Okey, x kan. Menokok maksudnya pertambahan. So, bila x menokok dengan kadar tetap, maksudnya dia pengemasa. Sebab tu kita tulis dx dt sama dengan 2. Dia per dengan masa kan. Bawah ni masa. So, jika x menokok dengan kadar tetap 2 unit per saat ni, dia adalah dx per dt. Maka kadar perubahan y. Okey, dia nak cari apa? Kadar perubahan y. Bila kadar perubahan y, kita ada dy per dt. Okey, dy atas, dt bawah. Dx ni kita letak sebab kita ada ni. Kita ada yang dx per dt ni. So, kita letak dx kan. So, dy per dx kita akan bezakan persamaan ni. Persamaan ni kalau kita buat dy dx, 2 ke depan kan jadi 2x, 1 jadi kosong kan bila kita dy dx. So bila dy dx dapat 2x saja. Kita tulis 2x dan darab dengan dx dt. dx dt tadi soalan dah bagi iaitu 2. Kita darab dapat 2x darab 2 dapat 4x. Tu maksudnya petua rantai. Petua rantai ni cikgu buat kat tepi ni, kita tulis apa yang kita nak. Okey, yang petak ni apa yang kita ada. Okey, apa yang kita nak? Kita nak dy per dt kan. Okey, dy atas darab dengan dt kat bawah. Kita buat macam tu senang. Okey, apa nak isi tempat kosong ni? Tempat kosong ni kena nilai yang sama. So kita ada dx. Sebab tu kita isi dx, sekali dx. Lepas awak dapat je ni, boleh masuk rumus sajalah. Okey. Apabila x sama dengan 2, okey, ni condition, keadaan adalah bila x sama dengan 2, kita masuk je lah dekat 4x ni, x kita 2. So, dapat 8. So, kadar perubahan y ialah okey, kadar perubahan y adalah 8 unit per saat dan y dikatakan menokok pada kadar 8 unit per saat pada ketika x sama dengan 2. Ni bila ada nilai x Kalau tak jawapan kita 4x je. Tapi bila x sama dengan 2, kita masuklah 4 darab 2 dapat 8. Kalau bila x sama dengan negatif 2 yang sebelah ni, warna pink ni, dapatlah negatif 8 pula. 4 darab negatif 2 negatif 8. Tu masuk kadar perubahan. Okey, muka surat 66 cikgu buat contoh ni. Satu lengkung punya persamaan y sama dengan x kuasa 2 tambah, okey, 4 per x ni cikgu nak bawa x naik atas, siap supaya senang kita nak bezakan. Okey, ungkapkan dy dx. So kita buat dy dx, x kuasa 2 ke bawah depan jadi 2x, negatif 1 darab ke depan jadi negatif 4. Okey, bila pembezaan kuasa tolak 1 kan, negatif 1 tolak 1 dapat negatif 2 kan. Okey, so kita dah siap dah pembezaan, tapi kita kena bawa x kuasa negatif 2 ni duduk bawah. Dia sebutan teringkas lah. Kalau macam x negatif 2 ke atas ni tak ringkas. Okey, macam ni jawapan kita. Okey, B. Kadar perubahan y. Okey, dia nak apa? Kadar perubahan y. Kadar perubahan y maksudnya bila masuk kadar je mesti dy per dt. Okey, dia nak dy per dt.
Okey, apabila X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Okey, dia nak dua keadaan Diberi bahawa X menokok dengan kadar tetap 3 unit per saat. Maksudnya nak beritahu kita dx per dt sebab kadar sama dengan 3. Okey. So bila dia nak dy per dt, kita buat petua rantai. Petua rantai senang saja cikgu sebut tadi. Kita buat persamaan dulu. Dy dt maksudnya dy atas darab dt bawah. Okey, tempat kosong ni kita kena isi dengan benda kita ada. Benda kita ada adalah dx dt kan. So kita isi dx lah. dx kat atas, dx kat bawah. Okey. dy dx kita ambil pada jawapan kita tadi. 2x tolak 4 per x kuasa 2. And then kita darab dengan apa? dx dt. dx dt nilai apa? 3. Kita darab 3 macam ni. Okey. Kita dah dapat dah sebenarnya dy dt ni. Okey, tapi dia kata dia nak bila x sama dengan 1 dengan bila x sama dengan 2. So, bila x sama dengan 1, maka dy dx sama dengan, kita masukkan x tu 1. Masukkan x tu 1. Okey, kira ini. 2 darab tolak 4 dapat negatif 2. Nanti 2 darab 3 dapat negatif 6. Okey, siap dah yang tu. Satu lagi. Bila x sama dengan 2. Bila x sama dengan 2. Apa 2 cikgu? Okey, bila x sama dengan 2. So, dy dx sama dengan, kita masukkan dengan 2. Okey, darab dengan 3. 2 darab 2, 4. 4 tolak 4 tolak 1, 3. 3 darab 3 dapat 9. So, dapat 9. Okey, kalau dia, okey, bukan dy dx ni, dy dt. Cikgu salah kat sini. Dy dt. Okey. So, dapat jawapan macam ni lah. Okey, cikgu buat 1A. Bagi setiap persamaan merupakan x, y dan berikut, kadar perubahan x adalah, okey, kadar perubahan x dx per dt lah macam tadi. Sama dengan 2 kan. Cari kadar perubahan y ketika diberi y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4 bila x 1 per 2. Okey, kita cari dulu dy dx. 2 darab 3, 6. 6x negatif 4 jadi kosong. Okey, kita ada dy dx. Kita nak cari apa? Kadar perubahan y, iaitu dy per dt. So, kita buat persamaan tu. dy atas, dt bawah. Okey, yang kosong ni kita letak apa yang ada. Apa yang ada? Ada dx kan. So, dx atas, dx bawah. Okey, dy dx pakai kita dapat tadi 6x. Darab dengan dx dt adalah 2. So, dapat 12x. So, dia nak cari pada ketika x sama dengan 1 per 2. So, kita masukkan 12 darab 1 per 2. So, ni dapat 6. Okey, cikgu buat satu soalan dekat A, B, C, D ni. Cikgu buat F. Okey, bagi setiap persamaan berikut, hitung nilai jika kadar perubahan x adalah 2 unit. Maksudnya semua soalan ni kita pakai dx per dt sama dengan 2. Cari kadar perubahan y. Cikgu buat F Okey. So, nak cari kadar perubahan, kita kena buat dy dx dulu. Dy dx sama dengan 3 ke depan x kuasa 2. Okey, tambah 2 jadi kosong lah. Okey, so kita ada 3x kuasa 2. Okey, kita buat persamaan dulu. dy dt sama dengan dy atas, dt bawah. Okey, yang ni kita letak dx sebab kita ada ni kan. So, ni pun letak dx. So, cikgu sambung kat sini So, dy dt sama dengan dy dx kita adalah 3x kuasa 2. Dx dt kita adalah 2. So, dapat 6x kuasa 2. Okey, dia nak bila y sama dengan 10. Okey, bila y sama dengan 10, okey, kita kena masuk y kat sini dulu. Y 10 sama dengan x kuasa 3 tolak 2, tambah 2. Okey, x kuasa 3 sama dengan 10 tolak 2, 8. So, x sama dengan 2 lah kita dapat kan. Okey, so bila x sama dengan 2, kita masukkan x sama dengan 2 kat sini. So, dy, sebab dia nak dy dt kan. Dy dt sama dengan 6, 2 kuasa 2. 6 darab 4 dapat 24.
Okey, yang ni kalau dia bagi Y kan. Kalau dia bagi X, macam tadilah kita terus boleh masuk dekat kalau bagi X terus boleh masuk kat sini tu ke X. Tapi sekarang ni dia bagi Y. So kita kena cari X dulu. Okey, so bila cari tadi kita dapat X sama dengan 2. So kita masukkan dalam persamaan tu dapat 24. Okey, nombor 2. Bagi setiap persamaan menghubungkan Y, X dengan Y berikut, cari kadar perubahan Y. Jika kadar perubahan Y adalah 6 unit, maknanya kita ada dy dt sama dengan 6. Cari kadar perubahan X. Ini nak apa? dx per dt. Okey, sekarang cikgu nak buat yang mana? Okey, cikgu nak buat F juga. Okey, kita ada Y sama dengan 2X tambah 7. Okey, cikgu buat kuasa 1/2 siap-siap. Supaya senang kita nak dy dx. Okey, apa-apa pun cari dy dx dulu. Okey, dy dx dulu 1/2 ke depan. Kurungan salin. Ingat lagi tak? Okey. Kuasa tolak 1. 1/2 tolak 1 jadi negatif 1/2 lah. Okey, dalam kurungan belakang ni kita bezakan dalam kurungan. 2x bezakan jadi 2, 7 bezakan jadi kosong. So dapat macam ni. Okey, 2 boleh potong, bersimplify, dapat 1 per, kita turunkan balik. So dia akan kuasa positif lah 1/2. Okey, ni dah dy dx. Okey, ni boleh tulis balik bentuk ni, punca kuasa ni. Okey, ni adalah dy per dx. Soalan nak apa? Soalan nak dx per dt. Okey, dx per dt. Kita buat persamaan dia. dx atas, dt bawah. Okey, kita nak letak apa? Kita letak dy lah kat atas ni. dy yang kosong letak dy sebab kita ada maklumat dia. Okey, sekarang ni dx per dy. Kita ada dy per dx. Kan? Kita ada dy per dx. Dia nak dx per dy. Kita macam terbalikkan lah. So, yang ni kalau dx ke atas, dy ke bawah. Ni pun tukar tempat. Ni ke atas, ni ke bawah. So, dy dx dy sama dengan punca kuasa 2x tambah 7 per 1. Okay, dy dt tadi dia bagi kat soalan 6 kan. Darab 6. Okay. So, yang ni kita dapat per 1 ni boleh abaikan. So, kita dapat 6. Kita letak 6 kat depan. 2x tambah 7. Okay, dia kata bila y sama dengan apa tu? Bila y sama dengan 3 kan? Okay, macam kes tadi juga. Bila kita nak cari yang ni, kita nak cari yang ni, tapi kita nak tahu x apa kan? Nak cari x apa? Dia bagi y 3. So masukkan 3 kat persamaan asal. Persamaan asal kita yang ni lah. So y sama dengan punca kuasa 2x tambah 7. So bila y 3, x apa? Okey, hilangkan kuasa rumah tu, kita kuasa 2. So 2x tambah 7 kat sini. 3 kuasa 2 9. 7 bawa ke depan 2 sama dengan 2x. 2 bahagi 2 1. So x sama dengan 1. So dalam persamaan ni kita buat x sama dengan 1. 9. So 6 punca kuasa 9. 6 darab 3 18. Itu je lah cara dia. Okey, soalan ni contoh 20. Cikgu bincangkan kat sini. Mungkin cara cikgu lain sikit pada buku teks, tapi sama je. Okey. Gajah di sebelah menunjukkan sebuah bekas berisi air dengan bentuk kon jejari 5 dan tinggi 12. Okey, tengok asal dia jejari dengan 5, ketinggian air 12 macam tu. Kalau dia penuh lah. Okey, bila biru tu air semakin menurun. Kalau perasan, bila air semakin menurun, jejari semakin mengecil kan. Dia tak sama jejari dia kan. Jejari untuk permukaan air tu tak sama. Dia ikut berkadar dengan tinggi juga. Okey, so dia kata kat sini air itu mengalir melalui lubang kat bawah tu dengan kadar tetap 4 cm padu. Okey, apa yang dia cakap ni? 4 cm padu. 4 cm padu ni apa? Okey, kadar mesti per dt kan. Okey, apa yang per dt? So bila kon tu penuh, air mengalir keluar, isi padu dia semakin berkurang. So ini nak beritahu ini adalah isi padu sebenarnya, sebab dia semakin berkurang. Bila berkurang kita letak negatif. Okey, salah satu hint lagi, awak tengok dia sentimeter cm per 3 kan, per saat kan. Okey, saat ni masa lah dt dia kita. Okey, padu ni dia bukan luas kan, tapi isi padu. Kuasa 3 kan selalu isi padu. So 4 tu sebenarnya adalah dv per dt, tapi kita kena negatif sebab dia keluar air tu.
Okey, cari kadar perubahan kedalaman air. Okey, kedalaman air kita yang biru ni, yang tinggi, kalau tinggi 12, okey, kedalaman air tinggi biru, kedalaman air banyak ni lah. Okey, kita namakan dia H, tinggi, high. Kita ada guna T sebab T untuk masa kan. So dia nak cari sebenarnya kadar perubahan kedalaman air, dia nak cari di H per dt. Okey, bila kedalaman air adalah 3, H sama dengan 3, dia nak di H dt bila H sama dengan 3. Okey, so apa kita buat kat sini, kita kena bentuk persamaan dulu. Di H per dt adalah di H atas darab dengan dt bawah. Okey, yang kosong ni kita letak yang ada, iaitu dv kan. So atas dv, bawah pun dv. Okey, sekarang ni dv dt kita dah tahu dah, iaitu negatif 4. Okey, tapi dh dv ni apa? Okey, kita tahu kalau isi padu kon adalah, kita kena tahulah isi padu kon 1/3 pi r kuasa 2h. So sekarang ni kita nak buat dv dh. Okey, tapi sebelum kita buat dv dh, sekarang ni awak tengok kat sini, bila r dengan h ni tak boleh ada dua-dua sebab r ni berkadar dengan h. Macam cakap tadi lah, kalau dia penuh isi padu, dia penuh kon tu jari 5, tinggi 12. Dia kalau rendah lagi jari sikit, kurang, tinggi kurang kan. So kita kena letak dia satu unknown saja. Okey, sebab sekarang ni dia bagi h dikali h3 ni, cikgu nak letak r ni jadi h. Okey, kita buat perkadaran sikit. Okey, kita tengok je jari kita yang asal dari 5 kan. Okey, bila r sama dengan 5, r tu je jari lah. Cikgu bagi j lah. Okey, sorry, cikgu bagi R lah sebab dalam rumus cikgu bagi R kan. Okey, bila R 5, H kita 12 kan, daripada asal ni. Okey, kita boleh buat perkadaran macam ni. R per H sama dengan 5/12. Okey, so R ni adalah sama dengan H shoot, jadi 5H per 12. So isi padu kita awal-awal ni, kita boleh letak R tu siap-siap sebagai 5H per 12 kuasa 2H. Okey, kita sebelum kita dv dh, kita selesaikan yang dulu. 5 kuasa 2, 25. H kuasa 2, 122 kuasa 2, 12 kuasa 2, 144. Okey, H kat belakang ni terus jadi H kuasa 3 lah. Boleh jadi macam tu. Okey, so sekarang ni kita nak buat dv dh. So bila dv dh 3 bawa ke depan, jadi 3 darab 1/3 jadi 1. So tinggal je 25 pi H kuasa 2 per dengan 144. Tinggal benda ni je. Sebab dia nak dh dv, so kita terbalikkan dh dv jadi. So jadi 25 pi H, kita terbalikkan. Maksudnya 144 ni atas lah. 144 per 25 pi H kuasa 2. Okey, saya buat border sikit. Okey, so kat sini kita boleh buat 1/4 per 25 pi H kuasa 2. Okey, H apa? H tadi dia bagi 3. So 1/4 per 25 pi 3 kuasa 2. Okey, darab negatif 4. Okey, so bila kira ni dapat apa? 1/4 darab dengan negatif 4 bahagi 25 bahagi 3.142 bahagi 3 kuasa 2, 9. So dapat negatif 0.814. Dia nak berapa tempat bulan? Nak 4 kan? Angka berti 148. Tu je jawapan kita. Panjang sikit, tapi sebenarnya kalau awak faham boleh buat. Okey, soalan ni Kak Jadi sebelum menunjukkan sebuah tema yang bergerak sepanjang lengkung Y1/8X kuasa 2 pada titik 4, 2 kadar perubahan X. Okey, cikgu nak buat ni. Kadar perubahan X. dx per dt lah dia kadar iaitu 3 unit. Cari kadar perubahan y, dia nak dy per dt. So kita ada y sama dengan 1/8x kuasa 2, kita boleh buat dy dx. So dy dx kita apa? 2x per 8. So ataupun kita kecilkan siap-siap jadi x per 4. Okey, so kita buat persamaan. Kita nak dy dt, so kita masih ada dy kat atas, dt kat bawah. Yang kosong kita letak apa yang ada, iaitu dx. So letak dx atas, dx bawah. Okey, dy dx kita ambil apa yang kita dah cari, x per 4. Dx dt kita ambil nilai kita 3 darab 3.
Okey. So, X kita apa? X kita 4 kan. Kita ambil kat koordinat. X kita 4. 4 bahagi 4 darab 3. 1 darab 3, 3. So, ini adalah kadar perubahan Y yang sepadan. Kita ambil X tu 4 Okey. Okey, luas segi 4 sama dengan sisi X bertambah dengan kadar. Segi 4 sama, semua sama Sisi X, 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 X. Sisi X bertambah dengan kadar 8 cm kuasa 2. Okey. Luas. Luas bertambah. Okey, luas kita panggil A ataupun panggil L pun boleh, cikgu panggil A. Satu lagi hint sebab dia kuasa 2. Kuasa 2 atas luas lah. So dA dt dia bagi kita 8. Cari kadar perubahan panjang sisi. Okey. Panjang sisi ni cikgu panggil X kan tadi kan. Dia nak cari dx per dt lah maksudnya kadar kan. Apabila luas area kita adalah 4. Okey. So kita buat persamaan dulu. Kita nak dx per dt. Bila kita nak dx per dt, dx atas, dt bawah. Okey, kita pakai apa yang ada dA. So kita dA atas, dA bawah. Okey. So dx per dA kita tak tahu, tapi kita tahu dA per dt kita 8. Kita letak 8 dulu. Dx per dA ni nak ambil mana? Okey, kita tahu luas dia kata 4 kan. So luas 1 segi 4 sama adalah panjang darab lebar, iaitu x darab x adalah x kuasa 2. Okey, dari sini kita boleh cari cari dA dx lah. So dA dx macam ni, 2 ke depan jadi 2x. So dA dx adalah 2x per 1 lah. So kalau kita nak dx per dA, kita kena terbalik lah 1 per 2x. Okey, so sekarang ni kita ada 1 per 2x. Okey, so x ni apa nak letak sebelum darab 8 ni? Okey, tadi kan kita tahu A 4 kan. So A 4 kan. So 4 sama dengan x kuasa 2, x sama dengan 2 kan. Okey, so kita letak x 2 kat sini. Okey, 8 bagi 4 dapat 2. So ni jawapan kita.